Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Isnin 22 hari bulan 2 2021 kita dapat sambung balik pengajian kita setelah ber-PKP kali yang kedua. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan PKP, hilangkan COVID ini dalam masa yang dekat. Sambungan pelajaran kita dalam kitab, nama kitab kita Bahrul Madhi. Bahrul Madhi, anda ada sebut di awal dulu, maknanya lautan madu ilmu. Kita sudah berada di babu ma jaa fi karahiyati ityanil haid. Bab masalah nombor 533. 533 kita guna nombor masalah, dia boleh pakai dua-dua. Versi Jawi boleh, Rumi boleh. Yang Jawi punya ni muka surat 203. Bab yang telah datang ia pada menyatakan tegah jima perempuan haid. Ini kalau bahasa Melayu kita baru ni kak. Bab larangan daripada melakukan persetubuhan ketika haid. InsyaAllah ini satu khabar gembira lah. Agaknya Allah Ta'ala panjangkan umur bagi kesihatan. Sekarang ni kita sudah ada satu tim sedang berusaha untuk keluarkan kitab ini. Apa yang ana syarah di sini kita tulis balik mengikut versi bahasa Malaysia sekarang. InsyaAllah dengan hadis-hadisnya, ada takhrij dan ada penjelasan. Mudah-mudahan manfaat kitab Syekh Marbawi ini lebih luas kepada generasi yang akan datang, insya-Allah. Kata Tuan Syekh rahimahullah, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adalah jima perempuan yang haid itu telah lalu diterangkan haramnya di dalam masalah yang ke-525 dengan ijma' umat Islam, ijma' kaum muslimin. Mana kita sudah bincang dalam masalah 525 itu tentang haram melakukan persetubuhan ketika isteri dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid itu haram dia punya persetubuhan. Maka di sini akan dikeluarkan pula hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi yang menerangkan dan menunjukkan di atas haramnya. Sekarang ni kita bawa dalil dia. Dalilnya hadis nombor 114, nombor 114. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud dianya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata haidan, sesiapa yang melakukan jima akan seorang perempuan, isteri dia dalam keadaan haid. Aw imra'atan fi duburiha, ataupun perempuan pada duburnya. Dia tidak pergi ke lorong asal, dia pergi ke jalan lain, jalan no entry. Au kahinan, atau pergi berjumpa dengan tukang tilik nasib. Kahin ni tukang tilik nasib, tukang tenung, ataupun orang yang mengetahui, mendakwa, mengetahui perkara gaib pada tukang tengoknya tu. Maka sesungguhnya kufur ia dengan barang yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat khijah lagu ni 3 benda.
maka dia seolah-olah dia telah kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seolah-olah kufur dia dengan Quran. Siapa dia kufur dengan Quran ni? Tu orang pergi jumpa tukang nujum, pergi jumpa tukang tilik nasi, ahli-ahli nujum. Kenapa dia jadi kufur dengan Quran? Tanda sebelum kita pergi tu tengok hadis ni dulu. Hadis man ata kahinan, man ata mra'atan ni Tuan Syekh kita bawa kata-kata hadis ini dhaif, kan? Kata-kata hadis ini dhaif. Man ata fi rajuli atam ra'atahu ni. Hadis ini dhaif. Kata di Ibnul Arabi Al-Maliki juga mengatakan sanad dia dhaif. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan lain-lain. Kata di muhakkik dia kata isnaduhu sahih, mana melalui banyak jalan lain, diriwayat daripada banyak jalur yang lain. Contohnya hadis Abu Hurairah ni dikeluar oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi ni, lafaz kita Tirmizi ni, Nasa'i dalam Sunan Kubra, Ibnu Majah wa Ahmad. Kata muhakkik dia kata sanad dia sahih. Maknanya sanad dia sahih. Hadis kita ni. Jadi tuan-tuan tanda lah situ, ada lagi tahqiq lain mengatakan sanad dia sahih. Kita kata jelas di situ. Baik. Ada lagi hadis lain yang berkaitan. Jawab dia yang berkaitan dengan mendatangi tukang tilik. Ada. Sebab apa larangan keras? Tuan-tuan tanda lagi hadis lain yang sahih dalam Muslim. Dalam Sahih Muslim, man ata'arrafan, siapa dia pergi jumpa dengan orang yang mengaku dia tahu benda gaib. Tukar-tukar tilik ni. Barang saya hilang ni tuan. Tak tahu kat mana dah barang. Berasa dia punya ni. Pergi tanya je. Fasa'alahu an syai'in, pergi tanya sahaja, belum lagi percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima daripadanya solat 40 malam. Hadis ni diriwayat oleh beberapa orang isteri Nabi dan dikeluar oleh Imam Muslim. Mana hadis itu sahih. Hadis tidak diterima 40 malam. Baik, kita nak kembang dengan hadis Tirmizi ni, ada hadis lain. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Yang tadi, yang 40 malam tak terima solat tu, pergi tanya saja begitu. Macam ada setengah makcik-makcik kita, saya pun nak tanya je. Kok nampak duk mana barang kita. Tanya saja 40 hari tak terima solat. Berat dah tu. Kalau percaya, apa jadi? Fasaddaqahu bima yaqul, kalau dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang dikira kufur dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada huraian muallif. Kenapa orang ini dianggap kufur dengan Quran? Lish berat tu undang-undang tu, kan? Kerana Al-Quran menerangkan tiada siapa yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Tiba-tiba kita pergi percaya kat ahli-ahli tilik. Mu sakit ni orang ni buat. Walahnya dia sakit gigi. Kalau pergi klinik gigi cabut, selesai masalah. Tapi hidup percaya ketuk bomo ni. Percaya ketuk bomo. Setengah tutup bomo, setengah tutup gomo duit orang. Oleh kerana penyakit awak ni lama ni, jak keturunan lagi ni. Nak buai awak ni, tok sini 2-3 ribu. Tu penyakit gomo nama dia. Ada belaka tu. Maka orang ini telah mencabar kuasa Allah Azza wa Jalla. Tu Al-Quran kata tak ada siapa tahu gaib kecuali Allah. Kita kata tok bomo tahu. Dan jikalau ia nabi lagi rasul dan malaikat yang muqarrabin sekalipun, tidak dapat mengetahui perkara gaib kecuali Allah izinkan. Maka orang yang pergi bertanya untung dan yang gaib-gaib itu, untung nasib, pergi tilik nasib,
Ditanya benda yang gaib itu kepada tukang tengok, tukang tilik, ia mengaku tahu akan asrar, rahsia-rahsia ini, maka kufurlah ia dengan Quran, kerana ia pergi bukankah seolah-olah tiada percayakan kata-kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita berat lagi tadi. Yang mana orang percaya ketua umum ni seolah-olah dia tak percaya kepada Quran. Ini hukum yang berat. Baik, kita berpindah kepada masalah 534. Masalah menengok untung, tilik nasib dan mencari perkara-perkara yang gaib, apa hukumnya? Tak kira lah hilang barang ke apa benda ke. Kata Abu Isa At-Tirmizi, tiada kami tahu akan hadis ini dalam masalah 533 ini melainkan riwayat daripada Hakim Al-Athram, daripada Abi Tamimah, daripada Abi Hurairah. Dan hanya sahaja makna hadis ini di sisi ahlul ilm. Para ulama kata apa maksud dia? Ialah tanda ni. Apa dia maksud kufur-kufur di sini? Yang pertama, mengeraskan. Maknanya amaran keras. Jangan pergi bertanya untung nasib dan gaib itu, kerana ia adalah perkara yang dibesarkan salahnya, hampir-hampir menjadi kafir. Itu tafsir yang pertama. Kafir ni maknanya bukan kata kafir pergi jarak lagi tak lagi, tapi perbuatan itu boleh membawa kepada kufur. Saya gialah menjauhkan daripadanya. Jangan pergi. Pergi tanya pun jangan. 40 hari sudah tergantung kita punya solat. Kalau percaya habis, lagi dahsyat. Kata Abu Isa lagi rahimahullah, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jima' perempuan waktu haid. Ini kita pindah dah daripada tajuk tukar tilik ni, kita balik ke tajuk asal kita. Tajuk asal kitanya man atahaidan. Siapa yang melakukan jima' perempuan haid, makalah dia bersedekah setengah dinar. Dan jikalau adalah jima' orang perempuan itu jadi kafir dengan sesungguhnya, nascaya tiada disuruh padanya dengan membayar kafarah sebagaimana dalam hadis ini. Jadi ini hujah ulama yang mengatakan bukan kafir itu keluar daripada agama. Kalau kafir keluar agama, kenapa dia kembar sekali 3 ni? Kan? Perbuatan haid, jima' dalam haid, ataupun liwat, sodomi, main ikut belakang, ataupun pergi ke kahin. Itu hujah dia. Kalau kafir dia tak suruh bayar, ada kafarah dah. Maka hadis ini menunjukkan atas salah besar, kesalahannya besar, dosanya besar, seolah-olah mau jadi kafir orang itu, hampir-hampir kepada kafir. Na'udzubillah. Dari sudut sanad, hadis ini telah mendhaifkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, akan hadis ini daripada pihak sanad-sanadnya. Tak apalah, itu Imam Bukhari, Imam Tirmizi sendiri dan Imam Ibn Al-Arabi mengatakan sanad dhaif, tapi muhaqqiqun yang mutaakhir ini setelah dikumpul-kumpulkan riwayat, mereka mengatakan isnad dia sahih melalui jalan yang lain. Kita kata wallahu alam, ada khilaf tentang masalah hadis. Baik, kita pergi kepada hukum masalah 535. Haid dan masa haram jima' dia. Bila ke waktu haram jima' tu? Kata Imam Nawawi rahimahullah, bermula haram wati dan menyentuhnya atas kaum mereka yang mengharamkan kedua-duanya itu adalah dalam masa haid. Waktu haid ada darah, haram. Dan kemudian daripada putusnya, darah berhenti dah, tak boleh guna lagi, hingga mandi ia atau tayamum. Selagi isteri tak mandi, tunggu situ dulu. Walaupun haid dia sudah tidak ada, tak boleh. Ataupun tayamum jika tiada air, dengan syaratnya atas mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf, majoriti ulama kata tak boleh melakukan persetubuhan sehingga isteri itu mandi. Tulis pandangan yang kedua. Dan kata Imam Abu Hanifah, apabila putus darah bagi sebanyak-banyak haid
tamak dah tempoh dia tu. Biasanya seminggu. Putus dah darah, tak ada kering dah. Halalah watinya sekarang itu. Pakai jalan segala. Kira mandi dua-dua selalu. Mandi haid dengan mandi junub. Apakah itu pandangan Abu Hanifah? Pandangan yang majoriti lah mandi dulu. Dan mengambil hujah jumhur, majoriti ulama mengambil hujah dengan dalilnya firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Artinya, dan jangan kamu menghampiri sekalian kamu akan perempuan-perempuan haid itu dengan jima sehingga suci mereka itu daripada haidnya dan mandinya. Ini khilafnya di mandi itu. Maka apabila telah bersih mereka itu, maka datangkan olehmu sekalian akan dia daripada sekira-kira jalan yang menyuruh akan kamu oleh Allah. Pergi jalan, jangan pergi jalan belakang. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Tanda ayat tu. Al-Baqarah 222. Baik, kita pergi kepada masalah 536. Nak baca hak Tuan Syekh tulis ke, kita baca hak baru. Bahasa dia. Masalah berjubur. Jubur ni mana sodomi lah, mai ikut belakang ni. Kita tepuh ke pintu no entry. Yakni laki-laki yang mengerjakan dubur, apakah hukumnya orang mai sodomi, mai liwat, apa hukum? Dia sodomi tu boleh jadi ambil daripada kampung Nabi Lut dulu, nama dia Qura Sadum. Laut mati tu. Pergi dah laut mati. Laut mati tu, tu kampung Nabi Lut tu. Satu bandar tu ditenggelami, di balik bumi tenggelam habis. Jadi laut mati. Itu dia panggil Qura Sadum. Mana Qura Sadum? Daripada situlah jadinya sodomi. Sodomi ni maksud jenis tepuh kok belakang. Na'udzubillah. Apakah hukumnya? Wahai saudaraku, dengan hadis pada masalah 533, tahulah akan hukum melakukan liwat ataupun sodomi itu amatlah besar dosanya, seolah-olah menjadi kufur, menjadi kafir orang yang mengerjakan sedemikian itu. Maka apabila kita pandang pada hukum dera, hukum jenayah dalam dunia ini sebagai yang disuruh oleh syarak, ialah hukum bunuh. Bunuh juga. Mana ada ulama fiqh kata kena bunuh dua-dua. Dia kata ni dalam hadis ni ada khilaf dah dia masalah tu. Hukum dianya dan bunuh juga sama ada yang jantan, yang menjadi jantan atau yang menjadi betina. Dalam bahasa dia kata al-fa'il wal maf'ul. Al-fa'il wal maf'ul wal iyaz billah. Dalam hadis Tirmizi, Tuan Syekh kita tak bawa hadis, kita baca hadis. Dalam Sunan Tirmizi dan Abu Dawud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Ini hadis ni, hadis yang kita sebut. Kalau kamu dapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut itu, hendaklah kamu bunuh fa'il, fa'il itu hak jo buat, wal maf'ul yang kena buat. Dua-dua tu kena bunuh. Hadis ini dalam Sahih At-Tirmizi. Ialah menurut zahir hadis daripada riwayat Tirmizi ni yang saya baca tadi, Tuan Syekh kata nantilah insya-Allah dalam Abwabul Hudud dia akan bawa hadis ni mana dalam bab hudud esok. Tak tahu berapa puluh tahun lagi nak sampai. Kita baca selalu. Alhamdulillah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tanda tuan-tuan, ini tambahanlah daripada syarah kita Abu Anas. Hadis riwayat Imam Ahmad nombor 2915, An Ibni Abbasin
Qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Nabi kita ulang 3 kali. Allah Ta'ala laknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad bisanadin hasan. Sanad dia hasan sebagaimana kata muhaqqiq. Baik para jemaah sekalian. Sungguh juga hukum melakukan sodomi itu ada khilaf ulama padanya. Khilaf, tetapi tiada keluar daripada seberak-berak hukum dera. Hukum dera ni hukum jenayah, iaitu setengahnya, sebahagian ulama mengatakan hukumnya seperti zina. Seperti zina, maknanya kalau orang ni orang yang sudah kahwin buat kerja benda ni, maka direjam dengan batu ke atas orang yang mengerjakannya, yakni atas yang menjadi jantan yang muhsan. Orang jantan yang sudah kahwin, dia tahu dah isteri macam ni, dia pergi main sama jantan kok belakang, maka orang ni hukumnya sama dengan hukum zina, direjam. Atau dan dirotan 100 rotan, serta dibuang negeri akan yang tiada muhsan. Maknanya orang yang tak kahwin lagi, budak-budak sama-sama tak kahwin, kita sebab 100 sebab, hatau dia masuk dalam hutan mana-mana. Dan ada pun yang kena kerja, maf'ul dalam bahasa Arab kata, yang hak kena kerja, mangsa dia tu, yakni yang menjadi dirinya seperti betina, maka dilongsing 100 longsing dan dibuang negeri, sama ada dia muhsan atau tiada. Maknanya kena pinyak, kena sebab jugalah, kena sebab juga 100 kali juga. Allahu Akbar. Tetapi jikalau dia buat perbuatan sodomi itu isterinya, liwat isteri sendiri, apa hukum? Kalau dia tak gamuk hak dapat tu berdarah, gomo kok belakang, atau jariahnya, maka wajib ta'zir, tiadalah hukum dera. Tidak kena hukum jenayah hudud, tapi dia kena hukum ta'zir. Macam mana ta'zir? Dan isteri dan jariah itu kena ta'zir juga. Dua dia kena ta'zir, isteri dia pun kena ta'zir. Inilah mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab fiqh. Itu dia panggil khilaf ulama dalam masalah ini. Kita pun tak nak panjangkan. Nanti, kalau nak tengok panjang dalam kitab fiqh yang anda sudah baca dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, jilid yang akhir-akhir itu 78 tu ada bab jenayah. Tengok di situ. Kata sebahagian ulama, ini masalah khilaf. Hukumnya bunuh semata-mata. Sama ada yang mengerjakannya dan yang dikena kerja. Kerana zahir hadis tadi begitu. Lihat apa ni? Hadis tadi kata kita bunuh al-qatil wa al-maf'ul. Faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Dua-dua. Maka kelakuan bunuhnya pancung dengan pedang. Baik, kalau kita pergi kepada hukum bunuh, ada ulama kata pancung dengan pedang, potong tekak. Kata setengah ulama rejam. Kata setengah ulama dengan campakkan dari atas pucuk gunung ke bawah. Orang naik atas gunung, campak. Sebab apa? Nak suruh jadi macam kaum Lut yang dilontar dengan batu daripada atas. Allahu Akbar. Supaya menjadi habu angin. Kata setengah ulama ditimpa dengan dinding batu ke atasnya supaya lumat ia sama sekali dan tiada tinggal sesuatu yang tiada hancur luluh. Wallahu alam. Mana kalau kita tengok pandangan ulama khilaf, hak dia khilaf tu pun berat dah. Kan? Ada kata bunuh, cara bunuh macam-macam. Sebab apa? Nak qiyah kepada Nuh. Kaum Lut macam mana? Allah Taala angkat malaikat mari angkat bumi, Qura Sadum diangkat. Kemudian dibalik bumi. Dilontar hujan dengan batu, hancur lebuh habis. Dia tak tinggal bakar. Tapi kata orang, walaupun sudah mati semua, penyakit ini tidak pupus. Masih ada lagi puak-puak gay, puak-puak lesbian, puak-puak berapa orang panggil ni LGBT, wujud balik atas dunia. Allahul musta'an. Kita minta selamatlah kita, keluarga kita daripada terjebak dengan perkara yang tak baik ini. Baiklah, kita balik kepada asal masalah. Babu ma jaa fil kafarati fi zalik. Masalah 5737, bab yang telah datang ia pada menyatakan kafarah.
Apa makna kafarah? Denda. Denda pada yang demikian itu jima' perempuan haid. Ini kita balik kepada tajuk kita satu je. Masalah hukum melakukan jima' perempuan sedang haid, apakah denda, apakah hukuman dia. Ketahui olehmu wahai saudaraku, sudahlah diterangkan dahulu daripada bab ini fasal haram jima' perempuan yang haid itu dan wajib atasnya taubat. Mana orang yang buat ni kena taubat. Maka sekarang hendak menyatakan kafarah, denda orang yang telah jatuh, telah melakukan menjima' perempuan haid itu. Dia buat dah dengan isteri dia, macam mana kita nak hukuman. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Hadis nombor 115. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajuli yaqa'u 'ala imra'atihi wa hiya haid qala yatasaddaqu bi nisfi dinar mauquf. Tengok dalam kitab ditulis mauquf. Tuan-tuan tanda situ. Maksudnya daripada Ibnu Abbas angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil marfu'. Pada laki-laki yang jima' isterinya padahal dia sedang haid. Apa dia kata? Ibnu Abbas kata ataupun Nabi bersabda, orang yang demikian itu kafarahnya, dendanya ialah sedekah setengah dinar uang. Dinar ni banyak ringgit juga ni. Tu dinar zaman dulu. Kalau dinar zaman kita ni berat lagi. 1 dinar 800 ringgit. Setengah dinar 400. Baru duk mikir 400 ringgit ni weh. Sabar lagi duk melengung di pasar pagi. Jangan duduk nampak duk menyasar tak? Kita tidur masjid ikut i'tikaf. Baik. Hadis ini Imam Tirmizi kata hadis ini sahih mauquf. Tengok tu pelajar. Bila kita jumpa hadis dia tulis mauquf, bermakna hadis ini sahih kepada kata-kata sahabat, maknanya kata Ibnu Abbas. Kalau dia tulis marfu', maknanya hadis itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ini Ibnu Abbas kepada Nabi, itu dipanggil marfu'. Kenapa tuan syekh kita kata mauquf tapi anin Nabi? Sebab yang sahihnya daripada kata-kata Ibnu Abbas. Kata-kata Ibnu Abbas. Satu lagi riwayat Tirmizi juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masih lagi diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana daman ahmara fadinar wa idza kana daman asfara fanisfu dinar. Hadis ini tanda juga mauquf. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diangkat kepada Nabi, apabila seorang jima akan perempuan haid yang adalah darahnya merah, mana haid tengah kuat ni, darah merah lagi, maka kafarahnya lah bersedekah 1 dinar. 1 dinar. Dan apabila darahnya perang, mana kuning dah, dekat-dekat nak tamat dah dia punya tempohnya, maka sedekahnya setengah dinar. Kata Imam Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis kafarah jima' perempuan haid itu sungguhnya diriwayatkan ia daripada Ibnu Abbas dalam keadaannya mauquf. Mana mauquf itu daripada kata-kata fatwa Abdullah bin Abbas. Dan ada juga yang marfu' diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah disemak diteliti, ramai para pengkaji hadis mengatakan hadis ini sahih mauquf. Tanda pelajar, hadis ini sahih mauquf, maknanya yang sahihnya daripada kata-kata Ibnu Abbas. Adapun yang diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaif. Jadi yang pentingnya walaupun hadis itu dhaif kata di para ulama ni, Ibnu Abbas pun bukan sebarangan. Nah, kalau fatwa Ibnu Abbas tu fatwa yang besar lah tu. Baiklah. Kita pergi kepada perbincangan. Masalah 538. Masalah haid dan kafarah jimaknya
dan perkataan. Perkataan itu bahasa dia. Bahasa baru ni kena tulis dan pandangan ulama tentangnya. Apakah pandangan ulama dalam masalah ini? Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Dan sebagaimana dalam hadis pada masalah 537, itulah kata setengah daripada ulama ahlul ilm. Dan pandangan ini dipegang oleh Ahmad ibn Hanbal dan Ishaq bin Rahawih. Maknanya Ahmad bin Hanbal dengan Ishaq, dia nak bayar kafarah dinar ataupun setengah dinar. Pandangan yang kedua, tuan-tuan tulislah, letak nombor baru nampak. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, minta ampun seorang yang jima' perempuan itu akan Tuhannya dan tiada kafarah. Ibn Mubarak kata tak ada kafarah, istighfar lah. Kalau sudah terjadi, istighfar, astaghfirullah, ya Allah maaflah, saya terjebak dengan dosa ini, tak mau ulang lagi. Cukup. Perkataannya, pandangan yang ketiga. Dan sungguhnya telah diriwayatkan seumpama kata pandangan Ibn Mubarak itu daripada sebahagian ulama tabi'in. Sebahagiannya Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, dan ialah perkataan ulama-ulama dalam bandar yang besar. Ulama ul-amsar, maknanya ramai ulama mengatakan tak ada kafarah. Cukup dengan istighfar. Cukup dengan apa? Dengan istighfar. Baik, kita pergi kepada mazhab kita. Ini penting ni. Bila kita belajar fiqh tentang perbincangan majlis ulama, barulah kita nampak luasnya perbahasan. Sebab itulah kalau ada orang menerima pandangan lain daripada orang ni, jangan kita kata orang ni menghina ulama. Tidak. Tengok ni bercanggah tu. Orang ni kata kena, Ibn Mubarak kata tak kena. Yang kata tak kena bukan seorang dia, Sa'id bin Jubair, Ibrahim Nakhai, dan ulama-ulama ul-amsar. Ramai. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi kata, dan pada wajib kafarah itu dua qaul, dua pandangan bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pandangan. Bermula yang asah daripada keduanya. Jadi oleh kerana ada dua, kita nak pilih mana yang lebih sahih daripada Syafi'i. Ialah qaul yang jadid. Pendapat dia yang baru. Ketika dia ke Mesir, dia ubah fatwa lama dia waktu di Iraq. Ulama mujtahidun, bila dia jumpa dalil, dia betul balik pandangan dia. Tak malu. Kita hak Melayu ni, kalau salah hangit-hangit salah pun, tak ngaku. Boleh jadi lagi dah. Oh, tu dia tak dengar lagi tu, dia macam-macam. Kita payah nak mengaku, kita orang spesifik bangsa Melayu ni payah nak mengaku. Imam Syafi'i, dia tukar pandangan dia waktu di Mesir. Maka kata di Nawawi rahimahullah, dan ialah qaul yang jadid. Pendapat jadi Imam Syafi'i ini iaitulah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pada salah satu daripada dua riwayatnya, dan jumhur majoriti ulama salaf bahawasanya tiada kafarah di atasnya. Tak ada kafarah. Cukup dengan bayar, dengan istighfar. Manakala ada yang tersalah, salah orang panggil terjerlus, zaman-zaman muda dulu, istighfarlah kita. Astaghfirullahalazim. Salah dulu nak kata mana, masa tu enjin turbo lagi tengah kuat dah. Tak era kau ada tu. Nah, daripada duk jeluh kot saya, baik terjeruh di tempat dia walaupun sedikit kotoran. Nah. Dan setengah daripada mereka yang memilih pandangan tadi, pandangan yang kata tak ada kafarah itu siapa? Dari kalangan ulama salafus salih ialah Atha Ibnu Abi Mulaikah, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Makhul, Az-Zuhri, Abu Zinad, Rabi'ah, Hamad bin Abi Sulaiman. Rabi'ah itu guru kepada Imam Malik, Hamad itu guru Abu Hanifah, dan Ayyub As-Sakhtiyani, dan Sufyanus Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad rahimahumullahu taala ajma'in.
Maknanya majoriti ulama besar tak ada kafarah. Baik, yang kata kena kafarah siapa? Tanda. Ini pendapat yang kedua. Dan kaul yang keduanya, pendapat yang keduanya ialah kaul yang qadim. Pendapat lama Imam Syafi'i. Lagi dhaif. Imam Nawawi kata pendapat lama ni lemah. Bahawasanya kafarahnya ialah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Jubair dan Qatadah dan Al-Auza'i dan Ishaq dan Ahmad pada satu riwayat yang kedua daripadanya bahawa kena kafarah. Baiklah. Masalah 539, haid dan barang yang dikafarahkan kerana jimaknya. Macam mana kita nak tengok cara bayaran tadi? Kata Nawawi rahimahullah, dan telah bersalah-salahan pandangan ini, masalah ini sekalian ulama pada kafarah jimak. Tanda. Yang pertama, kata Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Jubair, iaitu memerdekakan seorang hamba. Benar kita. Orang yang tersalah buat benda ni, dia kena merdeka hamba. Dan kata orang lain daripadanya, kafarah orang yang jima' perempuan haid itu sedekah 1 dinar atau setengah dinar di atas bersalah-salahan daripada mereka itu pada kelakuan yang wajib 1 dinar atau setengah dinar mengikut riwayat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas kan ada 2 riwayat. Adakah yang 1 dinar itu wajib pada awal darah dan setengah dinar pada akhirnya, atau 1 dinar pada zaman berdarahnya dan setengah dinar kemudian daripada putusnya dan dahulu daripada mandi? Khilaf pula situ. Manakala kita buat cabang khilaf ni, jadi orang panggil macam jalan dalam bandar besar bersimpang siur kan. Maka kata mereka itu demikian ialah bergantung dengan hadis Ibnu Abbas yang marfu' seperti dalam masalah 537, ialah hadis yang dhaif dengan ittifaq hufaz. Maka bermula yang betulnya tu tambah putus tulisan, takut tuan baca yang bantuannya, tidak bantu. Yang betulnya tiada kafarah wallahu alam. Maka Tuan Syekh Al-Marwawi dia tengok kepada kata Nawawi, jadi yang sahihnya iaitulah pandangan yang mengatakan tiada kafarah. Habis kalau tak ada kafarah boleh buat? La. Tuan-tuan kena ingat, dalam dunia beragama, ini anak buat bagi sikit penutup, ada kalanya kesalahan yang boleh dibayar denda lebih senang daripada kesalahan tak boleh bayar dalam beragama. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan pergi haji. Ni, haji dengan hajah ni. Kalau kita cabut bulu waktu dalam ihram, boleh bayar tak? Boleh bayar. Salah pakai baju, boleh bayar. Tapi salah kita tumbuk orang, boleh bayar. Kita duduk tawaf contohnya, labbaik Allahumma labbaik, mari orang potong kiu, kau pijak kaki, basah mata buta. Berapa ekor kambing nak bayar? Ada bayar? Tak ingat dah. Mana baru klik haji? Bayar? Tak bayar. Tapi kalau salah pakai minyak wangi, tersalah pakai baju, potong rambut, potong kuku, boleh bayar. Bayar 3 pilihan. Sembelih kambing seekor, puasa 3 hari, bayar 6 orang, bagi makan 6 orang miskin. Kalau 10 riyal seorang, baru 60 riyal. Nak sembelih seekor kambing 300-400 juga. Sudah bayar, alhamdulillah, tenang hati. Tapi maki orang, tumbuk orang, kata orang, tak ada bayaran. Kita akan menyesal sepanjang dalam ihram haji kita. Allah Akbar. Haji aku ni mabrur ke tidak? Kenapalah mulut ni gatal sangat? Sebab tak boleh bayar. Ini dalam masalah ini kita tengok, oleh kerana kesalahan tu besar, tadi hadis tadi khilaf, walaupun khilaf ulama, tapi ada yang mengatakan sanad dia kuat. Maknanya perbuatan itu salah, dosa besar. Pergi jima isteri dalam haid,
waktu dilarang. Jadinya kata, oh tak ada bayar apa-apa, boleh buat pula. Sepatutnya bila tidak ada bayaran, Allah suruh kita menyesal, syariat suruh kita bertaubat, beristighfar, bermakna itu dosa lebih berat daripada yang boleh dibayar. Tengok. Ana jumpa seorang pakcik, kalau saya sebut mungkin tuan kenal di sini kot. Dia mari jumpa kita. Dia kata, ustaz, ikutlah ustaz nak suruh saya bayar unta pun tak apa, kambing pun tak apa. Lembu boleh. Tengok muka dia berjalan pun tak apa, betul dah, tak pernah sabar ni main unta. Dia biasa kena bayar unta orang pakai ihram ni kalau jima isteri dalam ihram. Tengok kata ayah ni tak pernah sabar ni, tak logik. Sama-sama putih belaka dah rambut. Bila kita siasat, rupanya dia tersalah tadi, marah orang. Dia menyesal sampai sanggup nak bayar unta. Subhanallah. Kenapa? Dia bimbang takut haji tidak mabrur. Jadi kita macam ni juga. Bila kita tersalah, kalau ada denda, lebih ringan daripada tak ada denda. Tapi kalau kita dengan polis lain, hak dunia ni, kena amaran tu, terima kasih 4 kali tak? Terima kasih tuan. Nak pergi naik kereta, terima kasih pula tak? Tak kereta buka cermin, terima kasih pula sebab lepas dunia. Tapi orang kita dengan akhirat, dengan Allah, berbeza persepsi. Sebab ini masalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, tamaklah kita isu PKP keluarga kita ni, larangan daripada hukuman melakukan jima kepada isteri yang sedang haid, ataupun melakukan liwat, ataupun pergi jumpa kahin, tukang tilik, tukang nujum. Dan masalah yang kedua, masalah kafarah orang suami yang jima isteri dia dalam haid. Alhamdulillah tamat. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri kita akan datang di masalah 540, babu ma jaa fi ghusl damil haid min ath-thawb. Bab pada masalah nak bersihkan darah haid daripada pakaian. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.